Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Gayamu, cara tuturanmu menarik aku untuk ingin mengenali dirimu. Hati berdetik tanda tanya. Tiada lagi aku dalam hidupku, engkau cuma wanita. Hello, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran 22 hari bulan Jun, hari Isnin bersama saya Segita dan juga Fatin. Dan seperti biasa kami harapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat sahaja dan minggu baru anda telah pun dimulakan dengan mood yang cukup happy, positif dan cukup ceria. Betul. Kalau nak cakap pasal ceria, happy, semalam hari bapa, mungkin ada sedikit keraian di rumah ataupun keluar makan bersama keluarga dan sebagainya. Harap itu memberi mood hari Isnin anda untuk lebih positif. Kan, Segi? Betul tu Fatin. Kalau Fatin semalam ada sambutan ke macam mana dekat Ada. rumah? Kita buat some family lah. Okay. Panggil orang yang dekat untuk celebrate. Tapi saya pasti yang paling excited anak Fatin. Betul. Kan? Sebab ada kek. Baru jumpa orang. Ada jumpa orang. Apapun, saya berharap yang tiada bapa yang merajuk lah Fatin. Sebab mungkin. tak ada hadiah ataupun tak dapat kek, sambutan yang kecil-kecilan. Tapi jangan risau. Sebab apa, orang kata kalau tak meraihkan, tak mungkinlah anak-anak lupa. Ataupun mungkin ada cara lain, mungkin juga ada cara lain untuk memujuk. Memujuk, ya. Ada kaitannya dengan topik kita hari ini. Merajuk atau memujuk. Dan memujuk tugas siapa. Tak kisahlah. Kadang-kadang dalam mana-mana perhubungan pun, tak kisah ibu atau anak, kawan-kawan ataupun pasangan, pasti ada orang yang akan merajuk dan ada orang yang akan memujuk. Tipu kalau ada orang berkata yang tak pernah merajuk. Saya kira merajuk ataupun memujuk itu adalah satu perkara yang normal dalam kita manusia, perasaan kan. Tapi sejauh mana dia punya tahap merajuk dengan nak memujuk tu, itu kita nak kena. Awak kuat merajuk lagi. tak? Saya tak kuat merajuk, tapi sekejap je. Saya kena tanya suami awak lah kalau awak kuat merajuk ataupun tidak. Apapun kalau anda ada komen anda ataupun nak kongsikan sama ada anda ni kuat merajuk ataupun anda yang selalu memujuk orang di sekeliling anda, terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan kongsikan pendapat anda, komen anda atau apa-apa mesej anda buat kami di Wanita Hari Ini. Mungkin kejap lagi kita boleh kongsikan apa yang pandangan dan juga apa yang anda kongsikan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Dan kita nak berkongsi sedikit mengenai segmen tajaan, Sugi. Ya, Nak kita bersama bersama dengan Puan Nini Hartini, Pegawai Pemasaran Dija Kosmetik. Silakan Puan Nini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Saya Nini Hartini, Pegawai Pemasaran Dija Kosmetik. Tidak kita nafikan bahawa perubahan kulit secara fisiologi biasanya berlaku pada usia remaja. Dan di usia remaja biasanya hormon akan merangsang kelenjar untuk menjadi aktif dan ini menyebabkan penghasilan sebum yang berlebihan. Dan biasanya ianya terjadi kepada golongan remaja lelaki. Dan kesannya muka akan menjadi berminyak dan kulit akan menjadi berjerawat. Jadi masalah ni bukan saja wanita yang menghadapinya tetapi kaum lelaki juga. Jadi set Dija Kosmetik ini sesuai digunakan oleh lelaki dan juga wanita. Set penjagaan 5 dalam 1 Dija Kosmetik ini boleh digunakan oleh kaum lelaki dan wanita. Namun kami faham biasanya golongan wanita inilah yang lebih teliti dalam penjagaan wajah ini. Kita semua wanita mestilah mahukan kulit yang cantik dan juga sihat. Dan saya percaya ramai yang di luar sana memang nakkan kulit yang sihat dan cantik. Jadi set 5 dalam 1 Dija Kosmetik ini merupakan set penjagaan wajah yang sememangnya lengkap. Cara mendapatkan kulit yang sihat
mudah sahaja. Selalu mencuci muka, gunakan pelembap, toner, memastikan pakaian sentiasa bersih dan melindungi kulit kita daripada terkena cahaya matahari. Jadi kesemua cara untuk mendapatkan kulit wajah yang sihat dan cantik ini telah kami rumuskan di dalam set 5 dalam 1 Deja Kosmetik ini, dan set penjagaan ini mengandungi sabun pencuci muka, kita ada toner nano, kita ada sun cream, kita ada Ulay cream dan juga Laila cream. Cara nak gunakannya mudah sahaja. Pertama, kita bersihkan muka dengan pembersih muka kerana pencuci muka ni mengandungi ekstrak buah betik, dan ekstrak buah betik ni memang sangat bagus untuk kesihatan kulit. Kemudian kita gunakan toner, dan selepas menggunakan toner tu untuk mendapatkan kulit yang lembap. Selepas toner kita akan gunakan sun cream, dan sun cream ni bagus kerana ianya ada SPF 40 dan ia dapat melindungi kulit kita daripada terkena cahaya matahari. Dan pada waktu malam pula kita sapukan, kita bersihkan muka kita dahulu menggunakan sabun, kemudian kita akan sapukan Ulay cream kerana Ulay cream ni mengandungi ekstrak minyak jojoba, dan minyak jojoba ni memang sangat bagus untuk kesihatan kulit kerana ia juga digunakan oleh orang asli Amerika untuk merawat kulit dan juga merawat lebam. Laila cream juga perlu digunakan kerana ia mengandungi ekstrak kunyit, dan ekstrak kunyit ni bukan saja bagus dalam masakan, ia juga bagus untuk membasmi sel-sel kulit mati. Jadi pada penonton wanita hari ini, bulan ini adalah bulan promosi Deja Kosmetik, dan apa yang kami akan tawarkan adalah combo deal yang sangat awesome, yang mana set 5 dalam 1 Deja Kosmetik, Deja Vitamin C 800mg tablet, dan kita beri percuma lip matte Deja. Dan bukan itu sahaja, kita akan beri juga percuma wang penghantaran di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak dengan harga hanya RM140 sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkanlah promosi yang ada sekarang ni dan hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih Puan Nini Hartini Asnawi daripada Deja Kosmetik. Macam-macam yang dikongsikan tadi Sugi. Okey, bercakap mengenai topik kita hari ini, merajuk, pujuk, memujuk, tugas siapa. Kita ada tetamu yang istimewa sebenarnya kita nak bawa ke studio hari ini. Kalau di awal tadi kami dah tunjukkan sedikit sedutan mengenai mereka. Sekejap lagi mereka akan bersama dengan kami. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami di Wanita Hari ini sepanjang 1 jam ini. Dan Fatin, saya sempat ke laman Facebook Wanita Hari ini. Sudah ada komen masuk. Emilia berkata yang tugas memujuk tu adalah tugas pesalah. Tapi itulah kadang-kadang ego mengaburi kita. Kita tak akan memujuk. Kita akan duduk diam-diam sehingga orang lain tunggu sampai orang pujuk. Tapi sebenarnya macam-macam lagi kita nak kongsikan dan kita bacakan komen-komen anda sebentar saja. Nanti kita nak berhenti rehat seketika lagi. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kenapa semua orang reaction tak seperti mana yang Mami wanted? You, hari-hari asam pedas. Tak apalah. Kita ni bolehlah masak untuk demi keluarga yang tercinta. Ini yang kita dapat. Kita masak kena komplain, tak masak kena komplain. Kita tak tahu lagi nak buat apa buat. You, asam pedas you tu nampak macam sangat sedap. Betul ke? Ya, you pandai masak, I tahu. Apalah saya panaskan bubur untuk awak je. Tak payahlah, dah kenyang ah. Kenyang? Awak makan luar? Ya, saya makan luar tadi. Kan saya cakap saya tunggu awak? Tak apalah, buang je bubur ni. Okey, Bi minta maaf. Bi sebenarnya Bi ada assignment. Assignment tu dalam grup. Kalau baby biasa nampak nanti budak-budak student ni kan diorang belajar mamai, makan dengan mamai sama-sama. Jadi dalam makan-makan tu terkenyang. Tu yang tak rasa macam nak makan. Mana Bi expect yang baby akan tunggu Bi? Mestilah saya tunggu awak. Saya kan isteri awak. Bi minta maaf.
please sekarang ni Bi nak makan dan Bi nak secara romantiknya baby suap kepada baby. Tak payah makan. Hanya termuntah lagi lah, sakit lagi lah, Tak pening kepala lah, berpeluh lah, masuk bilik air berjam-jam. Tak payah. Biar muntah sekalipun, janji Bi makan. Okey? Betul kan? Itu dia tadi antara seretan filem, tapi sebenarnya macam tak adil yang merajuk tu selalunya perempuan, yang memujuk tu selalu lelaki, minta maaf lelaki. Saya rasa tu kena tanya kita punya tetamu lah apa pandangan mereka kan Ya, Segi. betul Fatin. Kita bersama dengan Dr. HM Tuan Iskandar di hujung situ. Selamat datang Doktor. Sihat doktor? Alhamdulillah, bagus, sihat. Okey. Happy Father's Day. Terlambat. Dan kita juga bersama dengan pasangan yang menjadi idola ramai di luar Betul. sana, terutamanya anak-anak muda. Couple yang paling sweet orang kata. Kita bersama dengan Nur, Ristina dan juga Isah kan. Selamat datang. Thank you. Sihat dua? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Tadi saya tanya mereka, tak ada mandi blues ya walaupun berbaju blue hari ini. Okey, baiklah. Topik kita hari ini merajuk dan memujuk. Tugas siapa? Kita mulakan dengan pasangan kita dahulu. Nak tanya Ristina. Antara anda berdua, siapa kuat merajuk sebenarnya? Okey, saya mengakulah saya kuat merajuk. Okey, tapi biasalah kan orang kaitkan yang kuat merajuk dengan wanita. Betul, sebab wanita ni lembut, mudah terasa, mungkin nakkan sedikit perhatian. Ya. Tapi takkanlah sepanjang masa Rina je yang merajuk kan? Okey, sebenarnya saya bersyukur tahu ada pasangan macam Isa, sebab Isa dia memang tak benarkan saya merajuk lama. Bila saya merajuk tu dia akan settlekan cepat. Contoh macam kalau nak balik tu dia akan cakap, okey, saya takkan biar awak balik dalam keadaan macam ni. Saya takkan biar awak tidur dalam keadaan merajuk, dalam keadaan marah. Selalunya dia akan settlekan siap-siap hari tu dan the next day kita akan mulakan hari baru. Okey. Kalau Isa senyum macam tu maksudnya ada sesuatu yang ingin dikongsikan juga? Okay, so basically saya sebagai lelaki, of course, lelaki also have feelings kan. Yes, so of kita course, kan kadang-kadang terasa juga and everything, but I'm not trying to put ego lah between dalam perhubungan tu. So it's okay untuk mengalah. It's okay untuk to say I'm sorry. Okay. Walaupun kita tak tahu at the end of the day siapa yang salah kan. Sometimes you know like, but saya rasa tak rugi untuk just say I'm sorry. Tapi kalau melihat karakter Isa ni memang menampakkan romantik yang apa kira gentleman, Pandai memujuk lah. pandai memujuk kan. Tapi saya kira Fatih, mungkin ada kaum lelaki di luar sana yang berkata, tak boleh Isa. Kalau mereka salah, mereka juga yang kena minta maaf. Kenapa kita kena jadi yang minta maaf? Nanti kita akan Sure. apa orang kata bincangkan lebih lanjut. Kita ke doktor. Kita nak tanya doktor lah berkenaan dengan pujuk dan memujuk ni. Kita pasti bukanlah nak jadi bias, tapi perempuan ni memang terkenal dengan sifat. Tapi saya tak nafikan lelaki juga ada mempunyai sifat kira ingin memujuk dan sebagainya. Bagi doktor sendiri, sebenarnya bagaimana pujuk dan memujuk ni dilihat secara generalnya? Ya, dalam dunia motivasi 3E lah ya. Kita menganggap pujuk merajuk ini adalah seni dalam rumah tangga. Dan dia adalah satu kreativiti. Ya. Maknanya benda tu pasti ada. Dan kena ada pun. Kalau misalkan kita tak ada, langsung tak merajuk pun problem enggak. Tapi kalau merajuk memanjang pun lagi problem kan. Jadi kita kena dalam seni rumah tangga ni dia ada banyak perkara yang kita boleh enjoy. Ya. Merajuk tu salah satu yang kita boleh enjoy sebenarnya. Ya, sebab mahu tak mahu merajuk pasti berlaku. Mesti adanya, ada kan? Jadi kita anggap itu sebagai seni. Ya. Seni ni perlukan orang yang ada daya kreativiti untuk menanganinya. Ya. Jadi kalau kita terlalu orang kata rigid, ya, skema, kita memang tak nampak tu sebagai satu benda yang perlu untuk menambah keasyikan, keintiman, kasih sayang dan sebagainya. Kita akan nampak tu problem. Itu silap tu. Ya, sebab bila kita anggap itu problem, kita akan bertindak nak menyelesaikan problem. Sebenarnya kita boleh berada di dalamnya, ya, dan kita enjoy benda tu dan kita dapat menyelesaikan. Dalam masa yang sama, kita akan rasa lebih bahagia. Ya, faham. Sebab kadang-kadang bila kita merajuk dan ada seorang lagi yang memujuk, itu akan menjadikan satu momen yang lebih menggembirakan, kadang-kadang merapatkan hubungan. Bagi anda berdua sendiri, tadi Ristina kata Ristina kuat merajuk. Biasanya Ristina merajuk sebab apa? Ada orang sebab tak dapat makanan favourite dia pun boleh merajuk tau. Sebenarnya kadang benda-benda kecil je merajuk tu, kerana nak attention je, bukannya nak merajuk sangat pun. Cuma Isa dia kurang merajuk. Dia selalu dia tak sempat merajuk sebab selalu merajuk. tak sempat dia nak merajuk. Selalu merajuk. Tapi memang Isa dia seorang yang rendahkan ego setiap kali dia merajuk ke apa, dan dia selalu cakap sorry walaupun kita tahu salah kita, bukan salah dia pun, tapi okay I'm sorry. Dia tetap minta maaf. Biasanya merajuk berapa lama ni?
Pernah sehari, 2 hari ke seminggu? Saya ada plan nak merajuk lama sikit. Ada tapi, plan? Tapi tak berjaya sebab Isa selalu settlekan cepat. Jadi tak sempat nak merajuk lama. Okey, lain kali bagilah dia chance Isa untuk merajuk lama-lama sikit. Nanti saya pening kepala. Okey, macam Isa sendiri kan, Isa rasa kalau merajuk dan Isa memujuk, adakah itu satu macam lengkap dalam pasangan ataupun kita nak ada momen-momen ataupun ada juga yang memujuk dari segi effort, mungkin menghadiahkan sesuatu ataupun bawa pergi makan ke, kejutan, surprise. Okey, so macam bagi saya dalam perhubungan tu kita saling melengkapi kan. Okey. So masing-masing ada kekurangan sendiri. So kalau Rizina jenis yang merajuk, macam dia cakap tadi, bukan merajuk, she wants attention. So tak salah untuk saya bagi attention tu kot. Kalau saya tak bagi dekat dia, saya nak bagi dekat siapa attention tu kan? Of course for her lah. Benda tu kan. Kalau kita lihat di skrin sekarang ni adalah antara momen-momen anda buat surprise, ada beri hadiah. Boleh teruskan Isa. Yang baru-baru ni ada beri kereta juga. Itu kira macam satu effort lah untuk memujuk. Isa memang suka buat surprise sebab dia tahu saya suka bunga, saya suka surprise. Suka kereta. Kadang-kadang bila merajuk. Suka rumah. So, bila dia tahu saya merajuk tu, okey dah tahu dah. Dia suka bunga. Lepas tu dia suka bawa saya pergi makan. Best. Sekali saya merajuk tu, adalah saya dapat something tu. Sebenarnya bagi saya, like dalam perhubungan tu, sebenarnya kita we just have to saling understanding. Sebenarnya kita dah faham dah pasangan kita tu. Cuma sometimes ego yang stop kita daripada untuk memujuk, untuk mengalah dan benda itulah. So I'm trying to not putting ego between us. So walaupun kadang-kadang dia merajuk benda yang saya rasa benda kecil ke apa ke, it's okay kot for me untuk say I'm sorry ataupun untuk memujuk dia. Tak rugi. Saya rasa tak rugi benda tu. Because we're doing that something for someone we love. So Okey, macam doktor sendiri, kalau kita melihat apa yang dikongsikan Isa dan juga Ristina kan berkenaan dengan keadaan yang saling melengkapi ni. Tapi kita melihat kepada merajuk ataupun pujuk, dia tak boleh berlarutan kerana mungkin ada memberi kesan kepada hubungan sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, sebenarnya ada dua kategori lah. Sebenarnya banyak kategori. Cuma kita permudahkan hari ini, kita ambil 2 kategori merajuk dan memujuk ni. Pertama ialah kategori semula jadi. Memang ada orang yang sejak kecil kerja dia merajuk je. Daripada kecil tu, Masya Allah, pening kepala mak bapak ni. Sebab dia merajuk je. Dia nak apa pun dia merajuk. Dia tak nak apa pun dia merajuk juga. Ini dia punya habit lah kan. Satu lagi ialah kategori semasa. Kategori semasa ni dia pick up time dia hidup. Makin besar dia makin dapat habit tu. Mungkin daripada orang lain. Mungkin dia belajar daripada persekitaran, TV dan sebagainya. Ataupun dia kreatif sendiri. Dia baca pemikiran pemasangan dia. Dia kata kalau nak ni kena merajuk. So ini dipanggil semasa. Jadi yang semasa ni dengan yang habit ni, dia pasangan dia akan faham sungguh lah. Sebab apa, kalau tak faham sungguh, dia akan jadi benda yang bersungguh. Dia takut jadi keganasan rumah tangga. Jadi yang semasa ni pula kita kena faham. Memang ada tempoh-tempoh tertentu, emosi manusia berada dalam keadaan alfa. Dia beta, alfa, theta dan delta. Alfa ni waktu kita bertenang. Ini waktu kita tak merajuk, kita senyum pun cantik, kita ketawa, happy. Ini waktu alfa. Tapi beta ni pada waktu kita marah. Sedangkan beta, theta dan delta ni pula, ini time kita merajuk. Jadi bila semasa ni kita peralatlah, kita pergunakan. Bila kita rasa kita nak merajuk lebih termengada sangat ni, kita kurang. Kita ingat pada empat aspek tadi. Beta, alfa, theta dan delta. Aku ni kat mana? Agak-agak delta. Janganlah pergi alfa kan. Baik pergi alfa, dia jadi bijak. Orang yang alfa dia lebih ceria, lebih menarik, lebih semula jadinya air muka dia lebih istimewa lah. Kalau dia selalu beta sangat, dia akan jadi muka dia bengis. Ini orang cepat jadi krepot. Tahu krepot? Krepot. Itulah krepot. Dan satu lagi, kalau dia terlampau bawah yang merajuk tadi tu, pun dia akan efek juga emosi. Emosi ni tak baik. Kalau dia efek, dia boleh menyebabkan penyakit. Penyakit dalam psikologi, terganggu dan sebagainya. Okey. Kita nak banyak lagi yang nak kita dengar daripada tetamu kita. Tapi kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Perempuan lah yang selalu merajuk because perempuan ni perlukan attention, especially from her partner. So if kita tak dapat attention tu,
memang kita akan merajuk. Lelaki lah yang selalu kena pujuk perempuan. Contoh bila kita dah janji nak keluar pergi makan sama-sama, and then dia pergi makan dengan kawan dia, memang merajuk lah sebab kita dah penat-penat siap nak pergi makan, dah janji. Yang sering merajuk adalah wanita dan yang kerap memujuk adalah lelaki. Contohnya kalau saya terbuat ahli keluarga saya ke, kakak saya ke, ataupun mak saya terasa hati, contoh saya macam janji nak ambil pukul 2, tapi saya datang lambat sikit dan 2 suku, saya macam tak kisah sangat kalau saya nak pujuk. Bila kita cakap pasal merajuk ni, memang sinonim dengan perempuan kan. Sebab perempuan memang kita tahu sifat dia memang manja dan tugas memujuk adalah tugas lelaki. Saya selalunya jadi tukang pujuk sebab orang sekeliling saya asyik merajuk je. Dan saya pernah lambat wish birthday kawan lelaki saya, dia merajuk 2 hari. Tapi bila dia lambat wish birthday saya tak heran pun sebenarnya. Golongan wanita lah yang ramai merajuk. Kalau memujuk ni tugas lelaki lah sebab lelaki lebih dominan. Yang wanita ni lebih lemah lembut, sensitif. Saya juga merajuk selalunya apabila ada benda-benda yang melanggar prinsip saya, ada benda yang buat saya tak puas hati ataupun saya tergurus hati dengan kata-kata orang yang saya sayang atau saya rapat. Sebenarnya lelaki lah yang paling kuat merajuk. Sebab lelaki ni sebenarnya dia ada sifat manja dia, cuma disebabkan ego tu jadi tak nampak manja dia. Perempuan ni kita tahu yang dia ni ada sifat keibuan. Jadi seorang ibu ni selalu pujuk anak dia. Saya membesar dengan adik-adik saya daripada kecil, tak pernah berpisah. Jadi kalau kata kami bergaduh ke apa, memang saya akan pujuk mereka dulu. Walaupun sebenarnya kesalahan tu bukan berpunca daripada saya, sebab saya memang tak pandai nak merajuk ataupun marah lama-lama. Dengan ibu ayah saya ke, dengan pasangan saya ke, saya memang jarang nak marah ataupun merajuk. Bagus dia, jarang dia nak marah atau merajuk, tapi rata-rata berkatanya lelaki patut memujuk, perempuan kuat merajuk. Saya tapi kurang setuju lah. Kurang setuju. Saya pun kurang setuju. Tapi kita nak tanya pasangan kita di sini. Kalau Ristina dan Isa sendiri kan, biasanya orang berkata ya sebelum kita kahwin semuanya happy-happy. Kalau merajuk pun adalah seorang yang akan memujuk. Tapi ini stereotip lah kan. Selepas kahwin semuanya akan berubah. Dia makin lama lantaklah kau nak merajuk lah. Macam mana? Betul pandangan tu Ristina rasa betul atau tidak? Okey, bagi saya kalau lelaki tu memang jenis yang macam tu, sampai bila pun dia akan jadi macam tu. Cuma kita lah, janganlah kita pula pergi berubah. So dia pun automatik akan berubah juga. So macam Isa, saya beritahu Isa, awak ada seorang je tunang. So untuk nak jaga saya seorang je, tak ada orang lain pun. So bagilah full attention tu dekat saya dan dia berjaya buat benda tu. Memang dia kata okey, memang I ada seorang je, I nak bagi full komitmen dekat you je, apa-apa pun you semua. So macam happy. macam Isa penat tak nak asyik memujuk je? Tak juga. Tak, tapi takut tak kalau situasi seperti itu berlaku selepas berkahwin semuanya berubah? Mungkin dah terbalik Isa yang merajuk. Hypothetical. I mean like benda tu daripada kita sendiri sebenarnya. So macam dia orang cakap lepas berkahwin akan berubah dan sebagainya, sebenarnya daripada diri dia sendiri. So kalau dia rasa lepas berkahwin dia akan berubah, so dia akan berubah. So kalau dia rasa lepas berkahwin pun dia nak seperti sekarang, so tak ada masalah kot benda tu sebab tak ada sesiapa yang akan ubah benda tu kecuali diri dia sendirilah, kecuali pasangan tu sendiri. Okey, macam Isa rasa kan Ristina kalau tempoh merajuk pun tahap merajuk paling ekstrim tu macam mana? Tutup handphone ke? Nangis ke? Blok di mana? WhatsApp, Instagram? Blok semua. Dah berapa kali pernah kena blok? Siap ya? Banyak kali. Banyak kali. Okey. Jadi apa yang kita lihat dekat Instagram, walaupun sweet-sweet, ada juga momen-momen yang bisa blok. Benda tu adalah something yang saya ambil sebagai kemanisan lah dalam perhubungan tu. Because it's not okay juga kalau just flat like that, happy je, you know, like mesti ada naik turun dalam hubungan tu. It's how we appreciate moment-moments tu lah. Jadi itu cara Ristina melepaskan geram lah. Kita dah blok dah rasa puas hati. Isa sentiasa memujuk, memang dia cari. Dan kalau Isa merajuk pun saya pujuk. Tapi cuma jarang. Cuma jarang. Itu tak ada sebab saya tak merajuk. Manisnya dalam perhubungan tu. Baik kita berbalik kepada doktor sendiri berkenaan dengan memujuk dan merajuk ni sebenarnya. Dari segi kalau kita lihat tahap kematangan ataupun kita rasa kalau merajuk, memujuk terlalu lama, kita rasa buang masa. Eloklah kita ambil masa tu untuk kita berbincang ke dan sebagainya. Ada tak kematangan tu mendorong kepada sifat merajuk ataupun manja?
soal matang ni memang sepatutnya kena ada dan perlu bila berganjak usia dia kena ada matang lah. Kalau masih juga umur dah berapa, dah ganyot orang kata, umur asyik merajuk macam lama boring juga kan. Manusia dia pasti ada timbul perasaan bosan. Cuma orang lelaki dia cakap tadi, orang lelaki kena memujuk kan. Sebenarnya memanglah kita tak apalah, tak apa. Sebab orang perempuan tu memang salah satu sifat dia yang dia seronok lakukan. Dia ialah merajuk. Tak apalah, kita pun merajuk juga. Kita pun sakit hati juga kan. Tapi tak apalah, demi dia kan, demi keluarga, demi anak-anak, demi mentua kita, demi kawan-kawan, demi jiran, segalanya. Tak apalah, kitalah yang pujuk kan. Tak apalah. Cuma saya nak pesan bab memujuk ni, kalau boleh jangan keterlaluan sebab orang lelaki kalau dia sampai tahap dia dah tak boleh terima. Tak boleh. Dia meletup. Dia terbakar kan. Walaupun selalu saya sarankan amalkan alfa tu, sebab bila kita dalam keadaan beta nak marah kan, kita amalkan 3 lah. 1, kita minum air, kita akan turun balik. Bila kita pakai pewangi, kita akan turun balik kan. Kita hilanglah rasa nak marah sangat tu. Dan satu lagi, kita tarik nafas, tarik nafas. Ini 3 ni, emosi ni akan menurunkan kita jadi alfa balik. Tapi kadang tak menjadi. Kalau dia dah keterlaluan. Sebab itu kematangan sangat penting diselarikan dengan kehidupan. Patutlah kalau nak merajuk pun kan. Kalau target kita sebuah kereta, merajuk ala-ala nak dapat kereta je. Jangan lebih pada jenamanya. Macam tu kan. Jadi orang kata kreatif lah. Kreatif dalam bab merajuk ni. Macam saya kata tadi, benda ni adalah satu benda yang rumlah dan pasti ada dalam rumah tangga. Bahkan dia penyedap. Dia menjadikan harmoni kehidupan itu sebenarnya selepas itu. Tapi doktor, ramai yang mengaitkan ego seseorang tu dengan sifat memujuk ni. Mungkin doktor boleh berikan sedikit tips lah bagaimana kita boleh ketepikan ego bagi mereka yang merajuk dan juga bagi mereka yang harus memujuk. Ya, ego ni bukan sahaja lelaki selalu orang kata yang ego tu lelaki lah. Dua-dua. Sebenarnya dua-dua pun cuma lebihnya nampak pada lelaki. Baik, lelaki ni ego senang aja sebenarnya, dia nak turunkan ego dia tu tadi. Baik, 3 kaedah yang saya bagi tadi iaitu pertama, kita minum air. Air biasalah, jangan minum air yang kalorin pula. Karbonat tu. Dia tidak memberi ketenangan. Itu dia akan menurunkan. Ambil ini mudah. Air biasa kat rumah kita ada banyak. Air pipe pun ada kan. Yang kedua tu kita pakai pewangi. Pakai pewangi, kita tak jadi gaduhnya. Betul tak? Ini tips yang ramai tidak tahu. Hari ini dah tahu. Nak gaduh pakai pewangi dulu. Bila pakai dulu dah wangi, suasana rumah tangga wangi, dia tak jadi lain, dia jadi lain. Baik, yang ketiga apa tadi? Tarik nafas. Jadi 3 kaedah ini sebenarnya tips yang paling mudah tanpa modal. Yang kita boleh apply dalam hidup kita daripada kita start kahwin bertunang sampai esok kita nak mati. InsyaAllah rumah tangga tu okey je. Dan berikan tips ini pada orang lain. Sebab kadang-kadang orang lain yang merangsang kita ni. Kau merajuk. Tips ni berfungsi antara ibu dan anak, kawan-kawan boleh? Saya pakai pewangi dahulu. Dah tentu boleh. Boleh. Itu tadi pakai minum air, kita pakai minyak wangi dan juga tarik nafas. Kita lebih tenang. Okey, macam Ristina sendiri, mungkin dari segi merajuk dan memujuk tu macam Ristina cakap tadi, bukanlah kadang-kadang benda yang serius, tapi benda-benda yang macam nak attention. Selain daripada itu, macam apa yang boleh digantikan dengan merajuk sebenarnya kalau kita macam nak kurangkan merajuk tu ataupun nak ada harmoni dalam relationship tu? Okey, saya punya tips lah bagi sesiapa perempuan lah yang merajuk, bagi tahu pasangan dia. Okey, saya sebenarnya merajuk. Saya kecil hati benda ni apa semua bagi tahu sebab dia akan tahulah cara nak explain kita dan kita kalau kita simpan the next day kita akan rasa macam simpan lagi, pendam lagi, tak keluar. So saya akan jadi macam contoh, nak cakap I love you pun tak ada mood, macam tak lepas benda tu kan. So selalu kan saya beritahu Isa, saya merajuk lah. Kenapa? Apa salah saya? Semalam tu ni. Lah kenapa tak bagi tahu semalam? So kena bagi tahu. So Isa banyak ajar saya apa yang awak tak suka bagi tahu. Macam contoh saya, okey saya tak suka lah macam ni. Okey, so dia tak buat. Ni nama benda tu kuranglah merajuk tu. So bagi saya kena bagi tahu. So tahulah dia nak pujuk macam mana. Itulah kadang-kadang yang lelaki akan berkata perempuan ni dia tak bagi tahu, dia expect kita untuk faham apa dalam otak dia, padahal dia sepatutnya meluahkan perasaan dia. Kita tak faham kan kenapa dia merajuk sebab apa dan sebagainya. So saya cuba didik Ristina supaya bagi tahu anything, just be transparent dengan saya.
kenapa, sebab dia dan sebagainya. So I know how to explain lah benda tu, insyaAllah. Okey, dan ini soalan cepu emas Fatin. Merajuk, pujuk sudah. Buat mereka berdua, bila nak kahwin? InsyaAllah dalam tahun ni, untuk rencana saya untuk menghalalkan hubungan ni. Cuma kita planning untuk bernikah dan bersanding sekali sebenarnya. Tapi disebabkan COVID ni, PKP. So kemungkinan besar untuk tahun ni kita tidak boleh bersanding untuk ada majlis dan sebagainya. Betul. So masih dalam perbincangan antara keluarga juga sebab saya kena menjaga juga family Ristina. Like dia orang okey tak untuk kita bernikah dulu dan sebagainya. So a lot of aspects yang I have to take note lah. Okey, kita doakan yang baik-baik lah macam Ristina, macam kurangkan merajuk. Kita banyakkan teknik memujuk. Pakai pewangi next time. Okay. Terima kasih kami ucapkan kepada Ristina, Isa dan juga Dr. HM Tuan Iskandar atas perkongsian hari ini. Cukup santai tapi ada inputnya. Ada inputnya. Mungkin tak adalah tegang sangat perempuan ke lelaki, tapi saya rasa equal lah. Apapun, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, itu tadi topik kita tinggalkan seketika kerana ketika ini kita nak kongsikan sesuatu yang menarik daripada Almas. Kita bersama dengan Nurul Afika, Datuk Hasanah Bokia. Hai, apa khabar Afika? Sihat Fatin. Mungkin Afika ada sesuatu yang menarik nak dikongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini. Silakan. Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Wanita Hari Ini. Fatin, hari ini saya rasa sangat-sangat teruja nak share dengan semua pengguna. Sebab apa? Sebab musim PKP ni kita anggap ialah sebab kena duduk rumah. Betul. Jadi sales tu akan efek merosot, tapi alhamdulillah tidak sebenarnya untuk produk jus Nusantara Gold dan produk Almas yang lain. Alhamdulillah, walaupun musim PKP tapi sales laju macam sebelum PKP juga. Alhamdulillah, menunjukkan betapa bagusnya jus Nusantara Gold dan produk Almas yang lain. Alhamdulillah telah mendapat tempat nombor 1 di hati pengguna. Jadi saya rasa banggalah, walaupun Almas ni dah 13 tahun di pasaran, lama tu, tapi masih tetap utuh dan kekal menjadi produk nombor 1 di hati pengguna-pengguna kita. Okey, kalau sebut saja jus Nusantara Gold ni rata-rata dah tahulah kan. Sebut je Almas sinonim dengan jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Okey, jus Nusantara Gold ni saya kira ramai dah tahulah dia mengandungi 1001 khasiat dalam menangani pelbagai masalah kesihatan kita lah. Okey, dia mengandungi bahan-bahan sunnah dan juga herba tempatan terbaik dunia. Okey, bahan-bahan dalam ni semuanya adalah semula jadi dan kita menggunakan raw material. Bahan-bahan asli. Kita tak gunakan ekstrak maupun cordial. Sebab itulah kesan apabila kita minum jus Nusantara Gold ni kita boleh tengok sendiri. Cepat dan juga bagus. Tak samalah. Okey, dan jus Nusantara Gold ni dia dapat membantu pelbagai masalah kesihatan kita. InsyaAllah dia dapat meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Dia dapat menguatkan antibody yang mana sangat pentinglah dalam waktu PKP sekarang. Okey, jus Nusantara Gold ni juga kami sarankan untuk gabungkan, ambil bersama dengan madu asli Almas ni. Madu bukan sebarang madu ya Fatin. Madu ni daripada Pegunungan Sabalan Azerbaijan. Kita ada 2 jenis. Kita ada madu sarang dan tanpa sarang. Okey, madu ni apa istimewanya madu Almas? Kalau nak cerita kat sini, semua dah tahu madu adalah makanan terbaik dunia. Jadi semestinya banyaklah khasiat madu ni untuk kesihatan kita. Tapi apa istimewa madu Almas? Madu Almas ni rasa dia yang sangat-sangat sedap. Okey, bau dia yang harum dan penuh dengan khasiat untuk kesihatan kita, untuk kulit kita. Kalau kita ambil, kita boleh tengok sendiri perubahan. Madu Almas ni ada 2 jenis lah. Kita ada yang sarang dan tanpa sarang. Okey, dan madu ni juga kita tawarkan dengan harga kasih sayang kepada semua penonton. Sebab itulah madu sarang kita alhamdulillah dah sold out, dah kehabisan stok. Hanya tinggal madu yang tanpa sarang sahaja. Madu ni kita boleh ambil pada bila-bila masa lah kan. Madu dia dapat membantu pelbagai masalah kesihatan kita. Okey, Fatin. Okey, selain daripada itu apa? Selain daripada jus Nusantara, apa lagi yang ingin dikongsikan? Madu dengan jus Nusantara Gold ni memang lengkap lah untuk penjagaan kesihatan kita. Okey, tapi kalau kita nak cantik, hari ni saya nak share lah macam mana nak dapatkan kulit yang cantik, putih, cerah, gebu, mulus tanpa celah. Tiada rahsia, hanya Almas Skincare. Okey, kalau kita tengok set Almas Skincare
kita hanya ada 3 item je Fatin. So sangat-sangat mudah dan sangat ringkas untuk kita pakai. Jadi tak remeh lah dua item lah. Kalau kita tengok ada Snow Cleanser, Gold Serum dan Surf Foundation. Kalau untuk lelaki, cleanser dan serum dah cukup. Surf Foundation ni kalau untuk wanita lah nak keluar nak lagi cantik, kita pakai Surf Foundation. Okey, set Almas Skincare ni yang paling penting sekali adalah daripada bahan-bahan semula jadi. Tiada bahan yang terlarang, jadi selamat untuk kita pakai. Untuk kulit kita kan risau juga kalau ada bahan-bahan yang terlarang ni nanti rosak kulit muka kita. Tapi tidak pada set Skincare Almas ni. Juga ramai yang tanya, ada 2 item je, tak perlu ke nak pakai toner ke moisturizer ke? Tak perlu. Sebab apa? Sebab fungsi toner dan moisturizer tu dah ada dalam Snow Cleanser dan Gold Serum. Jadi dah memadai. Pakai 2 ni sahaja dah memadai untuk buatkan kulit kita nampak cantik, cerah, gebu. Maklumlah, sekarang ni kita duduk kat rumah pun aircon. Okey, dalam kereta pun aircon, pergi kerja pun aircon. Jadi macam mana kulit tu tak cepat kering kan? Dan mulalah timbul garis-garis halus, kedutan. Jadi itu yang kita tak nak, sebab tu kita kena pilih set skincare yang betul supaya dapat menjaga kulit kita daripada awal lah. Yang mana Snow Cleanser, Gold Serum ni dapat membantu melembabkan kulit kita, membantu pelbagai masalah kulit lah, seperti masalah jerawat, jeragat, parut jerawat dan sebagainya. Juga dia dapat menegangkan kulit kita, menghilangkan garis-garis halus, mengecilkan pori-pori kan. Sebab tak pakai toner, tapi Gold Serum tu mampu untuk mengecilkan pori-pori kulit kita. Jadi kulit nampak halus je. Dan dah pakai Gold Serum, pakai pula Surf Foundation. Surf Foundation tekstur dia yang sangat-sangat halus seperti sutera lah. Rasa ringan je bila kita pakai dekat muka tu. Lepas tu dia full coverage. Pakai pada saya 1 pump je dah memadai untuk cover apa-apa masalah yang ada kat kulit. Okey, walaupun Fatin nampak botol kecil je Surf Foundation tu, tapi tahan ya sebulan ke atas. Kalau macam yang saya punya sendiri, berbulan-bulan tak habis foundation tu. Walaupun botol kecil tapi tahan sebab dia full coverage. Juga Fatin, hari ni saya nak bagi tahu, pastikan dapat produk Almas yang asli, okey? Pastikan anda beli produk Almas yang asli. Macam mana nak tahu tu? Okey, bila beli, okey, macam contoh jus Nusantara Gold ni, kalau abang kamera boleh tolong zoom. Kita boleh tunjuk. Kan ada stiker kod ni. Stiker kod ni untuk memudahkan pengguna, just ambil gambar je. Gambar stiker kod ni dan hantar kepada HQ. Ataupun seperti nombor hotline yang tertera pada kaca TV lah. Hantar, kita akan cekkan keaslian produk. Okey, jadi beli senang. Ambil gambar dan hantar kepada kita lah. Apapun Fatin, jangan lupa pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh follow IG dan Facebook Almas Beauty Health. Itu perkongsian yang saya rasa cukup lengkap daripada Afika, daripada kira-kira orang kuat Almas lah ni. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini bersama Sugi dan saya. Silakan. Wanita hari ini. Kabar, tolong kirimkan salam kepadanya. Ingat aku lagi tak. Malam ini kita dah terpisah jauh. Aku nak ke sana tapi kau ke situ. Apalagi kau bising-bising baby. Jangan macam-macam, aku tak peduli. And I chase thinking about it. Your attention, that's my only goal. Separuh aku, ada kamu kau tahu. Aku tak tipu tapi engkau menipu, menipu, menipu. Separuhku, biarkan lagi aku dalam hidupku. Engkau cuma penipu, penipu, penipu. Sama tinggal, jangan kau diem aku. Aku busy, lepat dengan laki baru. Malam ini kita dah terpisah jauh. Aku nak ke sana tapi kau ke situ. Apalagi kau bising-bising nih baby. Jangan macam-macam, aku tak peduli. Please don't think about it. Your attention, that's my only goal. Separuh aku, ada kamu kau tahu. Aku tak tipu tapi engkau
itu dia Tika Nasir dengan lagu terbarunya yang juga merupakan single pertamanya bertajuk Penipu. Apa khabar Tika? Khabar baik. Kita boleh ke sana sikit. Jom. Okey Tika, boleh ceritakan, kongsikan bersama kami mengenai lagu Penipu ini. Okey, kena cakap dulu ni ke? Ada mic, boleh teruskan. Penipu ni adalah single pertama Tika yang mana baru first time untuk Tika bawa genre pop macam ni. So komposer dia Mas Dewangga dan penulis lirik dia Firdaus Rahmat. Dan tak lupa juga yang menciptakan lagu Tika ni Hypebeat. Kalau kita tengok daripada segi muzik dan juga video klip, kalau kita tengok ni unik juga sebenarnya. Bagaimana agaknya sambutan peminat Tika setakat ini? Alhamdulillah. Tapi kalau diikutkan untuk kali pertama kita nak bawa single pop macam ni kan, agak gementar dan takut tak ramai sambutan. Tapi alhamdulillah bila dah settle dalam 3 season kita nak orang kata nak menyiapkan music video ni, agak ramai juga sambutan dia. Tapi tadi performance tak nampak gementar pun. Kita orang tengok macam profesional. Okey, apa pun mungkin Tika boleh kongsikan lah. Ini merupakan single pertama genre pop kan. Jadi selepas ini apa lagu-lagu yang Tika ingin nyanyikan ataupun nak teruskan dengan genre segini? Okey, kalau nak diikutkan tengah dalam proses untuk next single kita. Tapi bukan pop. Okey. Genre balada. Sebab itu ikut jiwa Tika. Ada nak tease apa-apa sedikit lagu tu ke? Nak simpan sebagai rahsia? Ada elemen rahsia. Okey. Tunggu. Okey. Untuk lagu Penipu ni sendiri, dari segi promosinya bagaimana? Okeylah, macam kita promote dari kita ada merchandise juga. Macam kalau tengok dekat dalam ni ada satu merchandise kita ni. Kita ada jumper dia ke? Okey. Tapi sebenarnya kenapa penipu? Apa cerita di sebalik tajuknya Penipu ni? Ada kisah di sebaliknya ke macam mana? Tapi ni hanyalah rekaan. Tapi untuk nak diceritakan satu buah lagu ni ibaratkan satu relationship yang dah putus. Dan akhirnya macam si girlfriend ni dah tak nak dekat dia lagi dah. Dia pula yang macam terhege-hege dah. Mencari-cari macam tu lah. Ada trust issue lah kiranya. So itu yang orang kata timbulnya Penipu tajuk lagu tu. Okey. Jadi kalau nak tahu jalan ceritanya, kalau tengok video klip boleh tahulah jalan cerita ke macam mana? Kita tengok. Okey, Ika mungkin boleh kongsikan bagaimana agaknya peminat Tika untuk nak komunikasi atau dekat Instagram? Okey, untuk nak berkomunikasi senang, boleh cari dekat hypebeat.my Instagram. Itu kalau Instagram. Dan kalau nak lagi senang, boleh cari Tika dekat Tika Nasir Instagram juga. Okey, tapi nak tahu jugalah ini single pertama. Selepas ni ada banyak lagi lagu yang Tika akan keluarkan. Tapi kalau diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan artis tanah air kita, siapa yang Tika memang nak sangat berkolaborasi dengan? Sangat. Kalau dapat kolaborasi dengan Ella. Okey. Memang genre dia memang macam sama. Zain. Okey, saya faham kenapa dia pilih ketiga-tiga ni. Nampaklah dia punya pattern tu. Genre dia. Ada nak belanja lagu Ella ke? Lagu Zain? Mana-mana? Tak ada ke? Bolehlah, sedikit mungkin. Saya fikirkan dahulu. Ella kan? Ella. Ada? Okey, nak lagu Ella. Suara dah sama. Boleh? Sedikit, cepat sikit. Bolehlah kita. Sedikit je. Okey. Kasih dalam bicaramu, nilai manusia. Sikit je lah. Tengah gementar. Tak apa, kami faham. Tapi tak apa, spontan dia. Kita minta untuk dia tease sikit, dia nyanyikan sendiri. Shaking dah ni tangan. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Tika. Kita doakan yang baik-baik. Kita tunggu lagu baru Tika lepas ni. Okey, apapun selamat maju jaya Tika, dan bagi anda yang belum lagi mendengar lagu Penipu daripada Tika Nasir, terus ke YouTube ataupun boleh terus ke Instagram Tika Nasir. Untuk Okey, Sugi, kita nak bawakan topik esok sama Sugi dengan siapa esok? Saya tak pasti, tapi saya rasa Rina bersama dengan saya. Topiknya adalah variasi masakan menggunakan petai. Suka petai? Saya suka. Baru tahun lepas saya start makan petai. Okey, apapun jumpa lagi esok. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Wanita hari ini.
Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,